Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita 40 hadis pengundang bala. Sambung pada hadis yang ke-39. Muka surat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa'un. Rawahu Muslim. Artinya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan biodata dia pada hadis yang ke-38 yang lalu, menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkannya, yang menulisnya, dan kedua saksinya. Dan baginda bersabda, mereka semua sama, yakni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang kita baca pada malam ini adalah yang sinonim dalam kalangan manusia. Kadang-kadang dia tak sedar, dan ada yang sedar tapi dia pejam mata buat-buat tak sedar. Dia terlibat dengan riba. Riba ni makna apa? Riba ni makna dia az-ziyadah, iaitu pertambahan. Pertambahan yakni dengan cara yang tak betul lah. Yang ni kita kena tengok dalam perbahasan fiqh, iaitu dalam bab muamalat. Riba itu kita tak bincang di sini, cuma secara umumnya kita sedia maklum hukum riba itu adalah berdosa besar, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mufti dan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan menggazetkan mana-mana benda yang terlibat dengan riba, hukum dia adalah berdosa besar, termasuklah berkenaan dengan pinjaman konvensional ataupun orang yang bekerja di bank yang mana kerja dia itu memang terlibat dengan urusan riba, urusan konvensional, maka hukum dia juga adalah haram. Okey, itu secara umum. Huraian hadis. Riba adalah antara 7 perkara yang membawa kehancuran kepada seorang muslim, sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Malahan bukan hanya orang yang mengambil duit riba sahaja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi 5 orang yang bersangkut dengannya turut dilaknat oleh Allah.
Bukan hanya orang yang makan duit riba saja mendapat dosa. Bahkan ada lagi orang yang lain yang juga berkongsi dosa sama macam orang yang makan riba. Seperti mana hadis yang lain, iaitu Nabi sebut berkenaan dengan al-khamru, dengan masalah arak. Jadi orang, misalan kata tuan-tuan tanam pokok anggur. Tiba-tiba ada satu orang hamba Allah mai, dia kata saya nak beli buah anggur ni. Berapa? Dia kata saya nak awak supply kat saya 1 bulan 1 tan. Oh, kita pun tanya, pasal apa? Dia kata saya ni tokey kelang arak di sekian-sekian tempat, maka hukum pada ketika itu haram tuan-tuan jual kat dia kerana terlibat sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kaedah dia dalam Quran sebut, bertolong-tolonglah kamu dalam bab kebaikan, bab takwa. Wala, dan jangan sekali-kali walaupun sikit, jangan. Ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kamu tolong orang dalam masalah mengundang dosa, benda yang Allah tak suka, wal 'udwan, dan juga jangan duk tolong orang dalam masalah yang membawa kepada permusuhan. Tak boleh. Orang hak minum arak pun kena laknat, orang yang jual arak pun kena laknat, kawan yang tukang bawa botol arak pun kena laknat, hak tukang tuang pun kena laknat, tukang tanam pokok tujuan dijualkan kepada orang nak buat arak pun dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata hak tu, dia kata saya tak terlibat pun ustaz dengan benda tu. Yes, tetapi ada orang dia tak, mungkin tak sengaja, ataupun dia terlepas pandang, ataupun dia merasakan dia tak termasuk dalam golongan tu. Tuan-tuan bisa tengok baju bola sepak belah-belah Mat Saleh punya, satu kelab warna merah, dia ada tulis Carlsberg satu ketika dahulu. Jadinya Carlsberg tu, siapa yang baca Carlsberg dia akan teringat Masjid Abdullah Fahim. Angkat tangan. Tengok Carlsberg, Abdullah Fahim ni ada lagi tu. Ada. Bila kata Carlsberg, orang tahu kata benda tu arak. Memakai pakaian yang mempromosikan benda yang haram. Arak sebagai contoh, jenama arak tu Tiger, gambar Tiger bagus punya, memang sinonim dah, logo tu adalah arak, maka hukum dia juga adalah haram. Dia kata saya bukan minum, saya pakai baju saja. Betul awak pakai baju, tetapi baju awak itu melambangkan benda yang ma'ruf, masyhur dalam kalangan masyarakat, itu adalah arak dan benda yang haram sebagai contoh. Ataupun benda-benda yang lain, Dunhill. Dunhill lah. Dunhill, kata tuan-tuan boleh sebut kata Dunhill, teringat nasi kandak ke mana? Manalah nak tahu kan. Bila kata Dunhill, semua orang tahu benda ni benda yang tak elok, yang haram, berdosa. Okey, maka perbuatan memakai pakaian yang ada logo cop dia tu pula, merata kampung dia bawa pakai baju jenama tu, perbuatannya juga adalah berdosa, mempromosikan benda yang haram. Tak boleh. Dia pakai pakaian yang ada gambar orang yang mendedah aurat, gambar perempuan ke, gambar laki ke, dedah aurat, maka perbuatan dia juga adalah berdosa. Itu secara umum. Mungkin kita rasa tak apa, tetapi hakikatnya berdosa. Tak boleh. Baik. Pakailah rumah pun tak boleh ya. Tak tahulah tuan-tuan, kalau gamak pakai. Tang ni bagusnya duk sembahyang 5 waktu, bagusnya lah rumah Carlsberg tu dia melekat tang ni. Ambil bubuh cop tang kepiah terus Carlsberg. Boleh orang tu. Jadi tinggal benda-benda yang dilarang. Jadi itu masalah arak. Begitu juga masalah riba, bukan hak makan duit riba. Tapi kata pengarang kita, antara orang yang terlibat sama berkongsi dosa, yang pertama disebut pemakan duit riba, satu. Yang kedua, orang yang mewakilkan urusan riba.
Orang yang mewakilkan urusan riba. Dia tolong bawa dokumen ke apa ke, tolong pergi serah kat bank. Dan dia pun tahu urusan tu urusan konvensional, melibatkan perjanjian ataupun loan yang ada riba, maka dia juga mendapat dosa yang sama. Yang tiga, orang yang menulis perjanjian riba tersebut pekerja di kaunter pusat keuangan yang terlibat dengan aktiviti riba. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Orang Islam kita ada tak yang terlibat? Ada. Jadi mungkin sebelum ni tak banyak bank di Malaysia yang ada Islamic loan. Tapi hari ni banyak tuan-tuan, sehingga kan bank hak nama bukan Islam pun ada Islamic tu, Libertam tu. Hak baru dia buka belakang tu kan. Hak kalau biru tu. Ada Islamic. Ada. Hak liong segala macam liong lagi. Semua ada. Nama dia tu nama Islam ke? Tahu dah bukan nama Islam. Tapi pasal apa dia buh juga Islamic loan ke apa ke? Pasal dia mengetahui pada hari ini ramai orang yang telah sedang, bahkan yang non-Muslim pun, dia pergi simpan duit dalam bank Islam. Dia buat loan Islamic loan. Padahal dia bukan Islam pun. Bila kita tanya, you main bank Islam buat apa? Dia kata, I tak boleh ke main bank Islam? Dia marah kita pula. Dia kata, I main bayar loan. Dia kata, loan Islamik punya. Oh, you pun ambil loan. Oh, itu tak ada riba. Dia kata, tak ada riba. Dia pun tahu, kata tak ada riba. Tuan-tuan, kalau bukan Islam pun beramal dengan sistem muamalat Islam, apatah lagi kita yang Islam, sudah semestinya. Jadi kita pesan kat diri saya sendiri, kat tuan-tuan, kat kawan-kawan kita, anak pinak kita, tanya depa tengok ni hang beli motor ni buat loan dekat pusat apa dia ni keuangan ni ataupun bank sekian-sekian ni Islamik ke tak Islamik? Kalau dia kata Islamik, alhamdulillah. Kerana hari ni banyak tuan-tuan pinjaman segera cepat lulus. Pinjaman cepat lulus punya ni bukan daripada bank pun banyak lah ni pinjaman lulus. Hak blacklist ke segala macam lulus belaka, tetapi dia ada bunga dia, riba dia. Jadi perlu dielakkan. Itu tiga. Yang keempat dan yang kelima, dua saksi atas perbuatan tersebut. Dua saksi atas perbuatan riba tersebut. Baik. Dahsyat dan jeleknya balasan orang yang bersekongkol dalam melakukan riba turut disebut berulang kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa ia riba tu bukanlah satu larangan yang boleh dipandang sebelah mata, tetapi kita mesti berhati-hati dari terjebak dalam larangan ini. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam Quran, muka surat 47. Muka surat 47 ayat 275. Allah Ta'ala menyatakan, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Jadi ayat ni Allah Ta'ala sebut orang yang makan riba, orang yang tulis perjanjian riba, orang yang sign perjanjian riba, orang yang melihat perbuatan tersebut, siapa-siapa yang terlibat dalam institusi keuangan yang terlibat dengan riba,
mereka ini pada hari akhirat akan bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhoyong-hayang, dan mereka akan menjerit seolah-olah dirasuk oleh syaitan. Kalau dunia ni kita tengok orang kena rasuk setan lagu mana, begitulah gambaran yang Allah Taala bagi tahu keadaan orang yang terlibat dengan riba pada hari akhirat. Ni hak jenis riba. Hak jenis berzina, jenis meliwat ataupun homoseks, hubungan sejenis, mereka juga akan bangun di hadapan Allah sesuai dengan keadaan mereka di dunia. Orang yang terlibat dengan zina, homoseks dan seangkatan dengannya, pada hari akhirat mereka akan bangun dalam keadaan kemaluan mereka membesar. Tak maaf cakap, kemaluan mereka sama ada lelaki maupun perempuan akan membesar. Jadi orang bila tengok waktu tu kena dah hak ni semua geng-geng terlibat dengan zina, na'udzubillah. Yang kedua, bukan takat membesar, kemaluan mereka itu akan mengeluarkan nanah yang terlalu busuk. Dan yang ketiga, minuman bagi mereka-mereka yang terlibat dengan zina, homoseks, semua liwat dan sebagainya, pada hari akhirat di dalam neraka, minuman mereka adalah nanah yang keluar daripada zakar ataupun faraj orang perempuan yang berzina di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ayak kencing kita pun tak nak minum. Ada pernah minum ayak kencing? Bau pun tak kelapak ayak kencing kita. Ayak kencing anak kita pun kita tak nak minum. Hak kita duk kena kencing dengan kawan. Hak tu kerap. Minum ayak kencing sendiri tak. Tambah kalau kita kuih lama, kuih berumur, dia kencing tu lah harin, orang tu kata. Bau ni punya tak sangka. Tak termasuk sebelum dan selepas dia makan benda-benda yang berbau. Dia makan genuak ke, dia makan petai ke, lepas tu dia pergi kencing. Tu dia tuan-tuan tengok tandas bau, satu macam aroma terapinya duk ada mai. Pening lalak terus kawan hak masuk lepas tu. Hatta kalau dia qada hajat pun najis dia berbau. Maka orang yang terlibat dengan dosa yang sedemikian, dia akan minum nanah yang keluar daripada kemaluan mereka-mereka yang berzina di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hari ni banyak penyakit hak suka kepada sejenis ni banyak, perempuan sama perempuan, laki sama laki, dan ada pula yang sanggup jual isteri dia semata-mata nak cari duit. Sewa bini dia ke orang pula. Dia hantar bini dia hang naik pi di atas hotel, hang melayan kapal lebih kurang, dapat duit turun kubur balik pi di rumah. Ada kes lagu tu? Ada. Kerana apa? Wallahu a'lam. Kekangan hidup dan sebagainya. Baik. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan, yang demikian tu, yang demikian mana tu? Balik yang demikian keadaan mereka seperti dirasuk syaitan pada hari akhirat. Tu makna yang demikian. Depa jadi lagu ni kata Allah kerana di dunia mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Depa kata berniaga tu sama macam riba. Ambil kita dapat modal berapa? RM30. Kita jual balik ke orang RM35. Dia kata ambil untung bah RM5 sama macam bank pun, konvensional pun sama juga, tak ada beza tang mana pun. Maka dia ada beza tuan-tuan. Dia ada beza pada akad jual beli tu, dia ada beza. Lah ni kita beli rumah, beli atas pemaju ke beli atas bank, kita beli kat bank bukan beli kat pemaju. Bank bayar habis dah kat pemaju tu. Lah ni hutang pada bank. Nah, hutang pada bank. Akad jual beli kita dengan bank bila dia beli rumah tu, misalan dia beli daripada pemaju 300,000. Dia jual pula kat kita 350,000 sebagai contoh. Pasal apa dia boleh jual 350,000? Pasal retam redak dia milkutam. Dia jadi harta sempurna pemilikan bank tu. Serupa tuan-tuan lah beli motor EX5 4,500 contoh. Nah, kemudian kawan nak minta beli. Tuan-tuan jual kat kawan tuan-tuan 5,000.
Untung 500 dah, untung 500. Pasal apa tuan-tuan boleh jual 500 lagi untung? Kerana harta itu milik penuh tuan-tuan. Cukup lah tu. Baik. Bila waktu akad jual beli hak mana? Kita akad jual beli sign tu, agreement bank tu adalah nilai habis bayar loan. Nilai habis bayar loan. Katakan 300,000 harga rumah, loan apa semua, maka jadilah 400,000. Tuan-tuan, akad jual beli adalah nilai akhir bayaran tu, bukan nilai rumah 300 tu. Tu perbezaan. Tu secara ringkas. Hak lebihnya tuan-tuan kena pergi tanyalah tok-tok guru bab ni. Ni saya cerita sebagai ringkas. Ramai kawan-kawan kita yang buat loan, buat pinjaman di satu institusi. Saya pun tak pasti dia institusi keuangan ke apakah, tapi rasanya bukan dia. Dia beli motor LC dengan harga 7,000. Dia buat loan lah. Bila dia buat loan, jadi double 14,000 keseluruhan dia kena bayar no. Saya tanya dia, akad perjanjian lagu mana? Dia kata perjanjian 7,000 tapi bayar 14,000. Betul ke tak betul tu? Tak betul tu. Dia akad dengan pihak sekian 7,000 bayaran, tetapi pada hakikatnya bukan 7,000, 14,000, double 7,000 ke. Saya kata ni tak betul ni. Kalau hak saya tahu lagu ni tak betul. Kerana kamu akad tu tak sama dengan berapa yang kamu bayar tu. Tu hak saya fahamlah. Kalau dah silap, tuan-tuan tolong perbetul. Maka yang lebih selamatnya tuan-tuan, kita pi kepada bank yang ada Islamic punya urusan loan. Dan setiap bank ni dia ada panel syariah dia. Walaupun dia nama apa leong-leong kali pun, tapi dia ada panel syariah dia ada panel syariah dia. Maka kita berpegang dan kita yakin dengan urusan jual beli, sewa, menyewa dan sebagainya yang telah digazetkan kata mengikut Islamic, maka selamat dah kita tentu tuan-tuan. Adapun kalau pihak di atas sana ada duk gelintong-gelintong, hak tu depa punya pasal. Kita kira pakai hak mana clear depan, okey, selesai masalah. Jadi ini yang perlu kita faham. Dan ada kawan-kawan saya yang buat loan rumah sebelum ni konvensional, bila bank yang dia buat loan tu ada Islamic, dia tukar. Dia tukar kepada Islamic loan. Dia kata nak kena bayar lajak pula dah. Dia kata, saya kata bayar lajak tak apa, takut hang kena lajak teruk dalam kubur no. Hang pilih hak mana dua ya. Hang nak lajak dunia ke hang nak lajak dalam kubur? Paling kurang kalau hang mati pun hang bayar loan Islamic dah. Kalau kamu mati kurang-kurang Islamic loan kamu duk bayar daripada mati dalam keadaan conventional loan. Pilihlah dua tu. Dia kata tak apa, bayar biar lebih dia kata. Jadi pada awalnya memang rasa berat, tetapi sebenarnya itu adalah ujian juga daripada Allah kepada kita. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli, yakni perniagaan, dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, yakni larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba. Ni sampai ada kat kita, sampai dah mengaji, merata kampung dah mengaji, merata ustaz kitab dah kita mengaji, kata riba haram, haram, haram. Ni Allah Ta'ala sebut. Bila dah mai peringatan, kamu dah tahu kata riba tu haram, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya, dan perkara yang perkaranya terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak dulu ni kita tak tahu nak buat gimana. Ada buat hak tu je ustaz. Oi, ni dah baru ada ni. Bila dah ada kena tukar. Daripada riuh KWSP ke apa dulu saya pun tak tahulah. Kan? Berapa ramai lagi yang tak tukar tuan-tuan. Jadi dah ada Islamik, tukar kepada Islamik. Pasal apa? Bila kita pencin duit tu kita ambil. Bayang tuan-tuan, duit tu ada orang ambil hal keadaan dia tahu konvensional, dia ambil, dia pi buat umrah, dia pi buat haji, dia waqah, dia bayar zakat dengan konvensional punya
punya sistem, bagaimanakah status ibadah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terima ke tak terima? Nah, sudah semestinya ditolak oleh Allah taala. Nah, kalau makan hak harta orang sekupang pun tak diterima doa, hak paling ringan tu doa pun tak terima, apatah lagi bukan dekat sekupang ratus ribu KBSP dia buat keluar mai, dia belanja pada zahir ibadah tapi hakikatnya ditolak Allah Ta'ala. Rugi tuan-tuan. Nah, habis itu. Kemudian insya-Allah kita berhenti tuan-tuan, pasal pihak masjid lagi depa ada mesyuarat je dah. Ada mesyuarat. Baik. Dan katanya lagi makna dalam ayat ni, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka nerakalah, merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut dah hang buat lagu ni neraka, hang buat lagu ni neraka. Sebab ada orang dia timbul persoalan, dia kata ustaz tu kira nak bagi orang masuk neraka ya. Betul dengar tak lagu tu? Duk ayuh 2-3 hari ni. Ustaz tu ada kerja apa? Syik-syik neraka. Awak dia seorang ya syurga. Pula dah. Ni masalah ni. Begitu juga orang duk bertikai kata ada ustaz tu membodohkan orang. Dalam Quran ada sebut tak pasal bodoh ni? Ada. Cuma orang kita ni dengar bodoh bunyi lagu kasar. Hak dia maki orang tak apa, tak kasar pula. Tapi kalau dibodohkan, memang sebab, memang betul pun sebab dia dibodohkan, tak ada masalah apa. Contoh mana? Allah Ta'ala sebut awal juzuk yang kedua. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah sebut, berkatalah orang-orang yang as-sufaha, yakni orang yang baru, yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Minan nas, daripada sebahagian manusia, iaitulah al-Yahud, orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Pasal apa Allah Ta'ala kata mereka bodoh? Pasal apa Allah Ta'ala kata mereka bodoh? Kerana mereka mempertikai. Pasal apa Muhammad dia semayang sama kiblat macam kita? Pengajaran dia Allah nak abang. Kalau hang duk pertikai hukum Tuhan, bodoh ke tak? Soalan dia. Sama ke tak sama? Mempertikaikan hukum Allah Ta'ala. Ini tak sesuai kot. Yang ni tak apa nak kena kot. Awak jadi ni, awak kena bayang, awak tak kena bayang. Duk pertikai benda tu dah jelas dah. Bodoh ke tak? Sama macam Yahudi yang berada di Madinah. Ayat lain ada? Ada ayat lain. Bani Israel. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Nabi Musa kata. Nabi Musa, kaum dia main kat dia. Wahai Musa, kami ada masalah. Lalu Nabi Musa kata apa? Allah Ta'ala perintahkan kamu tazbahu baqarah, sembelih lembu. Bila Nabi Musa kata lagu tu, dia kata apa? Qalu atattakhizuna huzwa. Musa, ingat kami main-main hang ah? Orang tanya soalan, nak jawapan, tiba-tiba hang suruh kami sembelih lembu. Depa pertikai apa yang Nabi Musa perintah. Hal keadaan depa tahu Nabi Musa Nabi. Lalu Nabi Musa pula berkata pada ketika itu, qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billah. Nabi Musa, wahai Tuhan, aku berlindung daripadamu, wahai Tuhan, minal jahilin, daripada orang-orang yang bodoh. Arab kata orang jahil. Pasal apa? Pertikai hak Tuhan banyak sangat. Ada dalam Quran? Ada. Nah, jadinya tuan-tuan, ustaz tu dia bukan maksum, dia bukan nabi.
kadang-kadang sesuai dengan tempat dia. Bahasa dia orang kampung depa lagu tu. Jadinya tuan-tuan puan-puan sekalian, perkara-perkara yang sedemikian kita banyak lalaikan. Pihak satu pihak tak puas hati, kredit. Padahal berpuluh ribu dah orang ambil manfaat daripada Ustaz Azhar Idrus. Adakah ustaz di Malaysia hak boleh ceramah ramai peltara lagu tu? Ada kot 2-3 orang. Dalam 10 orang tu 2-3 orang. Antaranya siapa? Ustaz Azhar Idrus paling ramai lah takat lah ni. Yang kedua Ustaz Wadi Anwar. Yang ketiga terdekat dengan tuan-tuan Ustaz Datuk Syamsuri bin Haji Ahmad. Kemudian ada 2-3 orang ustaz yang nak dapat kerap puluh ribu ni. Payah tuan-tuan oi. Berapa ramai anak muda yang sebelum ni mak rempit tak sembahyang, tapi dapat hidayah asbab daripada orang yang difitnah pada hari ini, tuan-tuan. Dan saya yakin orang yang memfitnah itu juga tidak dapat menafikan dia juga pernah mengambil faedah manfaat daripada ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus. Jadi semua kita ada salah dan silap. Duk cari salah orang memang tuan-tuan cari salah orang sampai ke bila pun tak habis. Dan alasan mereka mengatakan dulu dia mak gitar, apa masalah dia mak gitar? Dulu dia mak motor, apa masalah dia mak motor? Hatta kalaulah seorang hamba Allah Ta'ala tu dulu kaki zina kali pun, tapi lah ni dia baik, apa masalah dia? Kita tak baca kisah sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab. Siapa dia tak kenal Umar Al-Khattab zaman jahiliyah? Siapa tak kenal Umar Al-Khattab? Dengan segala makneka benda yang tak baik dia buat zaman jahiliyah, tapi bila dia dapat hidayah, dia termasuk minal mubasyirin bil jannah, antara 10 yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat Quran turun disebabkan pandangan Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar punya pandangan orang rasa macam sangsi, turun wahyu Allah membenarkan ucapan Umar Al-Khattab. Kita dah sampai tahap lagu tu ke? Tak ada. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri sebelum dia jadi awliya, wali Allah, orang yang saleh, dia bukan orang yang macam kita kenal. Imam Hasan Al-Basri disebutkan sebelum dia jadi wali ataupun tok syekh besar lah, dia pun bukan orang yang baik, tapi Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia, Allah bagi taufik kat dia, dia jadi orang yang baik. Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan, kalaulah kita nak tengok zaman silam orang tu, apa kurangnya kita? Sama tak ada beza tak mana pun. Kamu kata dulu dia jahat, okey lah ni berpuluh ribu bahkan jutaan rakyat Malaysia mengambil manfaat daripada ilmu dia. Kamu kata dia dulu tak betul, okey, dia dulu tak elok, dia dulu tak baik, lah ni dia okey. Tapi kamu kata kok nom pula, soalan dia, kamu dengan dia siapa yang lagi banyak bagi manfaat? Itu soalan dia. Khairun nas anfa'uhum linnas, Nabi kata, sebaik-baik umat aku bagi manfaat banyak ke orang. Kamu banyak mana bagi manfaat? Maka tuan-tuan, bila kita tengok di situ, kita ni ada kurang dan ada lebih. Cari salah orang ni tang mana pun ada. Hatta mak bapak kita pun banyak kesalahan pada kita. Benda biasa manusia. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, kita cukuplah duk bergaduh benda-benda yang tak ada faedah. Kita tumpu kepada benda-benda yang baik, tuan-tuan. Habis tu. Kita baca hal ni habis. Masuk yang Aisyah. Tak masuk lagi. Kena. Kau duk pakai kod dah nak pergi mesyuarat no. Baik. Hadis ke-40 kita sambung bulan depan. Ni tak habis lagi. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, yakni jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya, yakni akibatnya kamu tidak akan selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang sedemikian kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Surah Al-Baqarah ayat 278 279. Habis itu hadis yang ke-40. Bunyi kita berhenti tu. Hadis yang ke-40. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة رواه البخاري. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencuri dengar kata-kata satu kaum sedang mereka tidak menyukainya atau mereka lari daripadanya, dituangkan dalam telinganya besi panas yang dicairkan pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ni Nabi nak cerita hak macam kita abang tazak ni, mencari dan mengintip kesalahan orang lain. Baik, mengintip dan mencuri dengar cerita orang lain adalah dilarang di dalam Islam. Dengar orang mengumpat lah cerita dia dengar ke ataupun dia mengumpat orang, kerana mungkin suatu perkara itu tidak ingin didedahkan kepada khalayak umum dengan sebab-sebab tertentu atau untuk menutup keaiban dan kelemahan mereka. Mencari dan membongkar urusan orang lain walaupun ia berbentuk kesalahan peribadi adalah pengundang bala Allah. Jadi aib orang boleh buka ketika bercara saja. Luar bercara jangan. Gaduh dengan laki dia ke apa ke, jangan duk buh dalam Facebook, pi bubuh di mahkamah no. Suami saya, bini saya, dia lagu ni, dia lagu tu, dia lagu ni, dia lagu tu. Waktu tu okey, halal. Keluar pintu mahkamah haram, tak boleh. Hari ni dak cerita laki saya lagu tu, bini saya lagu ni, pak saya lagu tu, mak saya lagu ni, mak mentua, pak mentua. Habis lingkup. Benda itu benda yang dilarang, tak boleh. Jaga kita semua kelingan saya lah. Baik. Kemungkinan mengintip dan membongkar keburukan orang pada zaman ini dimudahkan lagi dengan kepelbagaian peralatan dan kecanggihan teknologi. Kamera perakam yang sangat kecil yang boleh disembunyikan di sudut tertentu, ruangan media sosial yang menjadi medan terpantas menyebar segala bentuk rakaman tersebut, dan kegilaan manusia hari ini untuk terlalu mengambil tentang hal orang lain akhirnya menjadikan seburuk-buruk keaiban yang dilakukan secara tersembunyi ditonton secara meluas. Berhenti tang tu tuan-tuan, sambung bulan depan untuk sikit lagi huraian sebelum kita khatam kitab kita ini, insya-Allah. Kita khatam kitab ni, kita buka kitab lain mula jika panjang umur, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.